Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Nomi, hari ini kita akan masuk bab 1, pengenalan kepada penyiasatan saintifik. 1.1, sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Di akhir waktu pembelajaran, murid akan dapat menghubungkan aktiviti seharian dengan sains. Yang kedua, mengitlak apakah maksud sains. Yang ketiga, merumuskan kepentingan bidang sains tersebut dalam kehidupan seharian. Yang keempat, memerihalkan bidang sains. Yang kelima, berkomunikasi mengenai kerjaya dalam bidang sains. Yang keenam, menghubungkan subjek yang perlu dipelajari dengan kerjaya bidang sains yang diminati. Dan yang terakhir, memerihalkan inovasi teknologi. Mari kita sama-sama mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan sains. Cuba tengok gambar foto 1.1, fenomena alam sekitar. Sebenarnya bagaimanakah setiap fenomena tersebut berlaku? Jadi kita perlukan satu kajian untuk menyatakan bagaimana fenomena ini berlaku. Apa yang dapat kita perhatikan? Gambar rajah yang pertama menunjukkan kejadian kilat. Yang kedua adalah fenomena kejadian pelangi. Yang ketiga, fenomena kejadian embun. Dan yang keempat adalah matahari terbenam. Daripada gambar-gambar ini adalah fenomena alam sekitar ataupun kita panggil sebagai fenomena alam semula jadi. Jadi untuk memahami faktor dan cara fenomena ini berlaku, maka satu kajian diperlukan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan sains ialah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian. Disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. Ini yang dimaksudkan dengan sains. Yang kedua, kita lihat kepada gambar foto 1.2. Apa yang kamu nampak dalam gambar foto 1.2? Dalam gambar foto 1.2, ada 3 orang kanak-kanak sedang menggunakan laptop. Dan gambar yang kedua, sepasang suami isteri merakam gambar secara swafoto ataupun secara selfie. Sebenarnya aktiviti-aktiviti ini adalah hasil daripada kemajuan teknologi. Jadi persoalannya di sini, adakah sains mengubah atau mempengaruhi aktiviti dalam kehidupan seharian kita? Berikan beberapa contoh lain aktiviti dalam kehidupan seharian yang berkaitan dengan sains. Contohnya sekarang di musim COVID, kita tidak dapat belajar di dalam kelas. Jadi kita belajar di rumah. Apa sumbangan teknologi kepada kamu? Kamu mempunyai laptop, kamu mempunyai talian internet. Jadi kita dapat belajar di rumah. Itu adalah beberapa contoh aktiviti dalam kehidupan seharian yang berkaitan dengan sains. Seterusnya, kita tengok sebenarnya apa kepentingan sains dalam kehidupan seharian. Daripada gambar rajah 1.1, kita ada gambar bangunan tinggi, ada gambar satelit, ada gambar salad yang ditanam dalam bekas menggunakan kaedah hidroponik, dan gambar yang keempat adalah suntikan vaksin. Sebenarnya semua ini adalah kepentingan sains dalam kehidupan seharian. Apa sumbangannya? Kalau gambar yang pertama, gambar bangunan tinggi. Yang pertama adalah sumbangan sains terhadap bidang pembinaan bangunan pencakar langit yang canggih. Yang kedua, satelit TV. Penciptaan satelit menyebabkan komunikasi menjadi lebih cepat dan efektif. Yang ketiga, kaedah hidroponik. Meningkatkan hasil tanaman dengan penemuan baja, racun serangga dan penggunaan kaedah hidroponik. Dan yang keempat, ini adalah untuk mengatasi masalah pandemik penyakit bercangkit. Penemuan vaksin dan antibiotik dalam bidang perubatan membantu mengawal penyakit bercangkit dan mengurangkan kadar kematian. Seterusnya gambar ni dia macam ni. Seterusnya bidang sains. Bidang sains sebenarnya boleh dibahagikan kepada
Okey, enam bahagian. Yang pertama fizik, okey, biologi, kimia, geologi, astronomi dan meteorologi. Okey, di bawah apa yang dimaksudkan dengan fizik? Okey, apa yang dimaksudkan dengan fizik? Apa yang dimaksudkan dengan biologi? Okey, kimia, geologi, astronomi dan meteorologi. Okey. Kalau sekolah rendah kita akan belajar sains sahaja. Sebenarnya dalam sains itu ada fizik, ada biologi, ada kimia, ada geologi, ada astronomi dan ada meteorologi. Tapi untuk peringkat menengah rendah 1 hingga 2, 3 kita gabungkan dalam subjek sains. Okey, kita pergi kepada fizik. Apa yang dimaksudkan dengan fizik? Okey, fizik ialah kajian tentang kajian tentang tenaga dan kesannya terhadap jirim. Dan apa bidang yang berkaitan dengan bidang fizik? Adalah kejuruteraan, tenaga elektrik. Seterusnya adalah biologi. Biologi adalah kajian tentang benda hidup. Bio tu adalah hidupan. Logi itu adalah kajian. Jadi kita gabungkan jadi kajian tentang benda hidup. Apa dia bidang di bawah biologi? Bidang di bawah biologi adalah zoologi, microbiologi, fisiologi dan botani. Seterusnya kita tengok pada kimia. Kimia adalah kajian tentang jirim dan tindak balas yang berlaku. Kalau kita tengok dalam sains comot, kita tengok dalam TV, sains comot, campur bahan A jadi bahan B jadi meletup. Itu adalah kimia sebenarnya. Kajian tentang jirim dan tindak balas yang berlaku. Seterusnya bidang yang berkaitan bawah bidang sains di bawah kimia adalah farmakologi. Apa dia farmakologi ni? Ini adalah farmasi lah, ubat-ubatan, kajian tentang ubat-ubatan, forensik dan toksikologi. Seterusnya geologi. Geologi itu adalah kajian. Ingat ya, logi kat belakang tu maksudnya kajian lah. Geo tu adalah kajian mengenai batu, tanah dan garam mineral. Jadi geologi itu adalah kajian tentang batuan, tanah itu tanah lah, dan mineral. Di bawah bidang geologi ada geokimia, ada geomorfologi dan ada geofizik. Seterusnya kita pergi kepada astronomi. Astronomi. Astronomi ni bermaksud kajian tentang planet, bintang dan objek lain dalam alam semesta. Di bawah bidang astronomi kita ada astrofizik. Dan last sekali adalah meteorologi. Meteorologi adalah kajian tentang perubahan cuaca dan iklim. Bidang di bawah meteorologi adalah hidrometeorologi. Seterusnya, apakah kerjaya dalam bidang sains? Mesti ramai yang ingin menjadi doktor, nak menjadi seorang profesor. Jadi apa sebenarnya kerjaya yang ada dalam bidang sains? Apakah cita-cita setelah dewasa kelak? Senaraikan pengetahuan sains yang perlu anda kuasai untuk mencapai cita-cita ini. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama, murid yang memakai topi yang berwarna kuning. Saya hendak menjadi jurutera. Jadi, apakah subjek yang perlu saya pelajari? Seterusnya, ini gambar seorang budak lelaki yang cita-citanya hendak menjadi seorang doktor. Saya pula hendak menjadi doktor. Apakah subjek yang perlu saya pelajari? Jadi sama-sama kita tengok apakah kerjaya yang ada dalam bidang sains. Tengok yang pertama. Fizik. Apa yang kerjaya yang apa kerjaya di bawah bidang fizik? Yang pertama adalah ahli astronomi. Yang kedua, ahli oceanografi. Apa dia ocean? Ocean ni laut lah. Maksudnya yang mengkaji mengenai lautan. Guru ahli meteorologi. Apa meteorologi tadi? Meteorologi adalah kajian mengenai perubahan cuaca dan iklim. Jurutera dan juga ahli fizik.
Okey, seterusnya kerjaya dalam bidang biologi. Okey, yang pertama adalah doktor perubatan, okey, ahli botani, ahli zoologi, okey, guru, ahli oceanografi, ahli microbiologi dan ahli biologi. Okey, seterusnya kita tengok dalam bidang kimia, okey, ahli farmasi, okey, ahli oceanografi, okey, guru, ahli forensik dan ahli kimia. Dan dalam kerjaya yang terlibat dalam bidang geologi adalah ahli geologi dan juga guru lah. Okey, di sini ada gambar jurutera. Okey, ada gambar doktor, ada gambar ahli farmasi, ada gambar ahli geologi. Okey. Kita tengok kepada inovasi teknologi. Apa dia inovasi teknologi? Okey, kalau kita perhatikan gambar foto 1.4. Okay, ini menunjukkan perkembangan teknologi. Kalau dulu handphone sangat besar, okay, kemudian dia makin kecil dan kalau dulu kita hanya boleh buat panggilan telefon sahaja, tapi sekarang semua ada dalam telefon pintar awak. Dan sekarang jam pun boleh jadi telefon. Okey. Kebanyakan mesin dan alat yang kita gunakan pada sehari adalah hasil reka cipta sains. Contohnya kereta, kapal terbang, telefon, komputer dan sebagainya. Okey, mesin dan alat tersebut membantu kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita seharian. Okey, seterusnya yang terakhir hari ini, okey. Okey, pernah dengar apakah hadiah Nobel? Okey, novel mungkin awak selalu bacalah novel. Tapi ini bukan novel, ini adalah hadiah Nobel. Okey, hadiah Nobel. Okey, tahukah anda bahawa hadiah Nobel diberikan kepada ahli sains yang cemerlang dalam beberapa bidang sains setiap tahun di Stockholm, Sweden. Okey, jadi untuk mengetahui maklumat lanjut, boleh scan pada QR code yang ada dalam buku teks kamu. Okey, so hari ini cukup setakat itu. Nanti kita akan sambung lagi di video yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih.